ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama-sama pada malam ni menyambung perbahasan daripada manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana kita masih lagi berada pada syirik-syirik yang besar. Kita dah membahaskan 6 perkara daripada syirik yang besar. Malam ni kita akan menyambung perkara yang ketujuh. Perkara yang ketujuh yang diletakkan oleh penulis hafizahullah ta'ala ialah at-tiyarah, atau penentuan nasib dengan burung dan lain-lain. Antara syirik-syirik besar yang diletakkan di sini ialah benda yang disebut dengan nama at-tiyarah. Apa maksud at-tiyarah yang disebutkan oleh penulis dalam buku ni ataupun risalah ni? Dia kata penentuan nasib dengan burung, iaitu menggunakan burung hantu atau burung kakak tua atau ular dan lain-lain adalah termasuk daripada kesyirikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun thalatha. Yang bermaksud tiyarah, iaitu menentukan nasib, itu syirik. Menentukan nasib dengan tiyarah itu syirik. 3 kali Nabi ulang. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mana mensyarahkan hadis ini dalam kitab beliau Fathul Bari, dia mengatakan sesungguhnya ianya dianggap syirik kerana i'tiqad mereka bahawa ia boleh memberi manfaat dan menyelamatkan diri daripada mudarat. Maka mereka itu seakan-akan telah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. At-tiyarah mari pada perkataan tayr, yang bermaksud terbang ataupun burung, yang mana cara kaedah ini digunakan oleh masyarakat Arab jahiliyah untuk mengetahui untung rugi dalam satu benda yang akan mereka lakukan. Sama ada benda tu bersifat perniagaan ataupun perjalanan, permusafiran, untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan keberuntungan. Dan diletakkanlah petanda-petanda untuk melihat di mana untung dan di mana rugi. Bila mana burung tu terbang ke arah kanan, maka ia menunjukkan satu benda yang baik daripada benda yang nak buat ataupun kerja yang nak buat. Dan kalau burung itu terbang ke arah kiri, maka ianya menunjukkan kepada benda tu ialah benda yang tak elok, tak selamat. Dan sekiranya burung tu dia terbang terus ke hadapan, maka dibuat sekali lagi penerbangan burung kali kedua untuk menentukan. Jadi perkara-perkara seperti ini termasuk daripada perkara yang disebut sebagai syirik, kerana ianya mempercayai boleh memberi mudarat dan juga boleh memberi keuntungan. Kemudian perkara yang ke-8 yang disebutkan di sini ialah konsep sial. Perkara ini adalah bersangkutan juga dengan tiyarah yang sebelum ini, atau menentukan nasib. Di kalangan masyarakat Melayu ataupun Malaysia secara umumnya, orang-orang yang paling mempercayai akan sial ialah golongan bangsa Cina. Masyarakat Malaysia secara umum
golongan yang paling banyak mempercayai konsep sial ni ialah masyarakat ataupun golongan Cina yang bukan Islam. Ini yang disebut oleh penulis. Bahkan banyak daripada golongan bangsa Melayu pun mempercayainya. Contohnya ialah wujud burung hantu itu ianya petanda membawa sial, ataupun bomoh-bomoh akan pulang daripada menjual ubat jika mereka bertemu dengan satu perarakan pengkebumian jenazah Cina musyrikin. Petanda yang dibuat ataupun satu kaedah yang dibuat oleh mereka. Juga kepercayaan bahawa bulan Safar itu bulan yang membawa bala dan tidak boleh menikah di hari-hari yang tertentu. Menikah dengan maksud akad nikah, menikah dengan maksud melakukan hubungan dengan isteri. Itu juga termasuk daripada kepercayaan sial. Yang mana kalau kita tengok kepercayaan sial pada bulan Safar ini, alhamdulillah sudah tidak ada dalam masyarakat kita. Walaupun sejak akhir-akhir ni, baru-baru ni ada orang yang cuba nak mengatakan ianya ialah satu benda yang biasa, tidak ada apa-apa, dan dibawa hujah-hujah yang rapuh untuk mengatakan bahawasanya ianya boleh. Ianya telah dikaji oleh para ulama. Yang pasti kalau kita tengok, ianya bukan daripada apa yang kita sebut sebagai ajaran Islam. Sama juga dengan hari-hari tertentu untuk melakukan hubungan ataupun mendirikan rumah tangga. Ini kepercayaan-kepercayaan yang ada dalam masyarakat Melayu kita. Kemudian dia sebut sini, kesemua ini adalah unsur-unsur yang merosakkan akidah seorang Muslim dan membawa kepada syirik. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah telah bersabda yang bermaksud, la adwa, tidak ada adwa, iaitu penyakit yang berjangkit dengan sendiri tanpa takdir Allah. Wala tirah, dan juga tidak ada penentuan nasib dengan burung-burung dan lain-lain. Wala hamah, iaitu burung hantu yang membawa sial. Jadi itu tiga benda yang berlaku dalam masyarakat Arab jahiliah. Wala safar, dan juga tidak ada sial pada bulan Safar. Tidak ada sial pada bulan Safar. Isu ni diperdebatkan hangat baru-baru ni. Yang pasti kita sebagai Muslim, segala apa benda yang boleh menyebabkan akidah kita tu problem, dengan percaya satu benda itu ada unsur, orang kata apa, ada unsur membawa mudarat ataupun membawa manfaat, maka itu semua termasuk daripada benda yang boleh menggelincirkan akidah. Dan ditambah juga oleh riwayat Imam Muslim, tiada nau, dengan makna datangnya hujan disebabkan kedudukan bulan. Nau' tu ialah perkataan dalam bahasa Arab, nau'u. Maknanya bila mana bulan itu berada pada kedudukan ini, bintang itu berada pada kedudukan ini, maka berlakulah perubahan musim ataupun berlakulah problem, kemarau apa-apa semua. Dan tiada ghul. Ghul itu maksudnya lah jin, syaitan yang boleh menyesat atau merosakkan manusia. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia ada tambahan, la nau'u wala ghul, tidak ada nau' dan juga tidak ada ghul. Dalam masalah yang akhir, iaitu tiada ghul, maksudnya ialah jin dan syaitan tidak dapat menyesatkan atau merosakkan manusia dengan zikrullah. Dia boleh ganggu kita, tapi ianya tidak boleh memudaratkan. Gangguan itu boleh berlaku, tapi ianya tidak boleh memudaratkan. Dan seorang yang sentiasa berzikir kepada Allah dan bertawakal sepenuhnya tidak akan terkesan dengan gangguan tersebut. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan daripada Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan pada kita, bila mana kita ni tidur malam mimpi dengan mimpi yang buruk, maka apa yang kita kena buat? Falyabsuq an yasarihi salasan. Dia meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Wal yasta'iz billah, kemudian dia minta lindung daripada Allah Ta'ala. Wal yatahawul, dan dia ubah posisi tempat tidurnya. Jadi daripada hadis ni kita boleh tengok apa yang ingin disampaikan oleh Nabi. Nabi nak beritahu bahawasanya mimpi buruk yang kita alami dalam tidur kita, ianya tidak memberi kesan dan ianya ialah gangguan. Dan Nabi suruh kita meludah dengan beberapa pandangan di kalangan para ulama. Imam An-Nawawi menyebutkan ialah
meludah dengan isyarat, bukan meludah dengan keluar air liur yang betul. Walaupun ada sebahagian para ulama menyebutkan ludah itu ialah dengan maksud ludah keluar air liur. Okay. Maksud meludah itu ialah tidak terkesan. Contoh kita bergaduh dengan orang, bukan bergaduh, kita dengar satu benda orang kata dekat kita, ataupun orang cuba nak ugut kita, kita ludah, tak buat apa-apa lagi. Perbuatan itu menunjukkan kita tidak terkesan, terganggu dengan benda itu. Jadi itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ni faham konsep makhluk yang tak dapat dilihat dengan mata, jin, syaitan apa semua ni, konsep asalnya ialah tidak dapat mengganggu, melainkan kita yang takut kepadanya. Dengan takut kita itulah akhirnya berlakunya benda-benda yang tak diingini. Kita makin takut, kita makin rasa seriau dengan benda tu. Sebenarnya hukum asalnya dia tidak mampu berbuat apa-apa pun, melainkan kita layan dia. Kemudian perkara yang ke-9 yang diletakkan sini ialah horoskop dan astrologi. Antara benda-benda yang disebut sebagai perkara yang syirik sini. Astrologi ialah ilmu mencari perkara-perkara gaib daripada bintang. Astrologi ni ada dua lah. Satu, tengok bintang, tengok sekadar nak tengok, nak kaji perubahan cuaca musim. Yang kedua ialah astrologi zaman jahiliah. Ni ialah tengok dan tilik nasib melalui bintang itu, horoskop. Okay. Di zaman ini terdapat banyak di kalangan pemuda-pemudi Islam yang terpengaruh dengan ilmu horoskop yang tersiar tiap-tiap hari di media massa. Okay. Maknanya orang yang lahir bulan ni, apa nama bintang dia, maka apa karakter dia. Okay. Itu yang dimaksudkan dengan horoskop itu. Sehingga ianya dapat menafsirkan apa yang terjadi dalam hidup harian seseorang itu menurut ramalan peredaran bintang-bintang. Antaranya ialah Scorpion dan seterusnya, menurut kepada tarikh lahir masing-masing. Ahli nujum atau pakar astrologi adalah termasuk dalam golongan ahli sihir. Ahli nujum ni dia tengok, nujum tu mari pada perkataan najmun, iaitu bintang. Berdasarkan riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah sebut, Nabi kata, man iqtabasa ilman minan nujumi iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zad. Yang maksud dia, siapa yang ambil sebahagian daripada ilmu bintang, bukan ilmu kaji bintang. Ilmu kaji bintang yang NASA apa semua tu lain. Okay. Ilmu bintang untuk melihat keberuntungan dan juga kerugian dalam hidup ni. Okay. Siapa-siapa yang ambil bahagian daripada ilmu ni, kata Nabi, maka ia telah mengambil bahagian pada sihir. Setiap kali bertambah ilmu bintang, bertambah pula ilmu sihirnya. Ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Nasai dan juga Ahmad. Dan ilmu ini boleh menjatuhkan seseorang itu ke dalam syirik dan kufur, sebagaimana yang akan dijelaskan pada perbahagian sihir nanti. Okay. Maknanya ini ialah bibit-bibit awal untuk satu orang tu terlibat dengan ilmu sihir. Dan daripada ilmu nujum ni, dia pergi kepada ilmu abjad. Ilmu abjad ni, kalau dalam masyarakat Melayu, dia lebih terkenal dengan nama ilmu raksi. Setiap huruf itu ada bilangannya, dan bilangan itu akan ditimbang dengan 4 unsur. Unsur tanah, air, api dan angin. Khususnya bagi melihat jodoh satu-satu pasangan itu. Dia terkenal dengan ilmu raksi ni. Itu pun termasuk dalam apa yang kita sedang sebut ini. Ditimbang nama pengantin lelaki, nama pasangan suami dan isteri, lalu dilihat dan ditimbang dengan unsur. Itu semua ialah satu benda yang datang daripada benda-benda yang karut lah, benda-benda yang tak betul. Sebab tu kalau tengok antara buku yang menjadi rujukan kepada benda ni ialah Pati Rahsia ataupun Syamsul Ma'arif. Syamsul Ma'arif tu bahasa Arab, Pati Rahsia tu bahasa Melayu. Tuan-tuan boleh tengok Pati Rahsia ni jual merata. Dalam Shopee pun ada jual. Ada jual. Okay. Dalam tu amalan-amalan nak tengok buat rumah hari ni elok ke tak elok. Lebih kurang dengan Tajul Muluk. Lebih kurang. Dia isi kandungan dia sama saja. Okay. Cuma buku-buku ini telah diamalkan dan dijadikan amalan bagi orang-orang yang ada kedudukan di masjid zaman dulu. Maknanya imam, Bilal. Okay. Jadi diorang ni menjadi
tempat untuk masyarakat ni dapatkan panduan, dan dia orang duk rujuk buku tu. Okay. Dengan sebab kekurangan penguasaan dan pengukuhan akidah pada zaman-zaman terdahulu, maka amalan itu dilakukan oleh orang-orang agama. Itu sebab kalau kita tengok, ia ada percampuran antara amalan sihir dan juga amalan yang diambil daripada Islam. Contohnya doa apa-apa semua dimasuk dan dicampur aduk sekali. Dan sebab tu kalau kita tengok, yang mentafsirkan, yang menterjemahkan Syamsul Ma'arif karangan Al-Bunni, salah seorang. Al-Bunni ni siapa? Al-Bunni ni ahli sihir daripada Maghrib, daripada Morocco. Dan buku tu diterjemah oleh satu orang yang ada kedudukan tinggi dululah di tanah Melayu ni, bahkan dia berstatus mufti pun. Okay. Dia yang terjemah jadi Pati Rahsia tu. Orang tak setuju benda ni saya sebut, saya dah pernah sebut benda ni. Orang hentam teruk, tapi itu hakikat dia. Tak dapat dinafikan. Orang yang kaji dia tahu, tapi kalau orang yang kira nak hentam dulu, dia memang akan rasa tak boleh terima benda ni. Tapi itulah exactly. Kalau kita buka dalam buku Pati Rahsia, amalan untuk memanggil khadam, amalan untuk memanggil jin yang bernama Zarzur, adakah itu daripada Islam? Kalau tuan-tuan baca dalam buku itu, apa yang kita nak kena buat bila mana kita nak panggil khadam? Khadam tu guna untuk apa? Jaga kebun, jaga bot penambang kalau orang yang ke laut, jaga bendang sawah padi, kebun harum manis, ni semua boleh guna. Tak nak bagi orang curi, sebab pakai pengawal mahal, bayar gaji, bayar duit. Okay. Pakai anjing pun payah juga, sebab pegang mazhab kata anjing ni banyak pantang larangnya. Okay. Jadi pakailah hantu syaitan, padahal itu lagi haram berbanding dua tu. Okay. Pakailah yang tu. Okay. Jadi dalam amalan nak panggil khadam itu, apa yang kena buat? Kena gali tanah orang yang dah meninggal, maknanya tanah dalam liang tu kena ambil dan kena masak di atas, kena panaskan di atas tungku kaki 3. Adalah amalan-amalan dia agak pelik lah. Tapi buku Syamsul Ma'arif itulah, ataupun Pati Rahsia itulah yang menjadi pegangan untuk amalan-amalan yang pelik. Sama juga untuk pagar rumah apa semua. Okay. Cuma nak kata kita orang Melayu ni, kita ada bahagian itu. Okay. Sama ada orang nak setuju ataupun orang tak nak setuju, ianya lah satu benda yang memang sudah sedia maklum dalam masyarakat kita. Adapun jalan yang paling selamat berkenaan pendirian seorang Muslim tentang ilmu berkenaan bintang-bintang adalah seperti apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, bahawa Qatadah, seorang ulama tabi'in, telah berkata, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalath, ja'alaha zinatan lis-sama' wa rujuman lisyayatin wa alamatin yuhtada biha, faman ta'awwala fiha bighairi dhalika akhta' wa adha'a nasibah wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Yang bermaksud Allah Ta'ala telah menciptakan bintang untuk 3 perkara. Ini yang diriwayatkan daripada Qatadah. Qatadah seorang tabi'in. Dia kata yang pertama fungsi bintang itu ialah menjadi perhiasan di langit. Yang kedua pelempar, perejam kepada syaitan. Dan juga sebagai tanda untuk menunjuk arah. Arah utara, selatan, timur dan barat ni. Barang siapa mentafsirkan bintang-bintang selain daripada 3 perkara ini, maka ia adalah salah dan sia-sia, iaitu mensia-siakan nasibnya dan memaksa diri dengan sesuatu yang dia tiada mempunyai ilmu untuk mengetahuinya. Okay. Jadi ilmu nujum ini memang ada dalam masyarakat kita. Sebab tu kalau kita tengok cerita legenda Tan Sri Piramli ni, dia ada ahli nujum negara tu. Okay. Itu ialah konsep yang memang ada daripada dulu masyarakat kita. Okay. Jadi ini ialah benda yang tak jauh dengan masyarakat kita. Maknanya Arab jahiliah dengan Melayu jahiliah dulu pun benda yang sama juga. Okay. Artinya ilmu falak berkenaan ketentuan peredaran bintang, bulan dan matahari, semuanya adalah daripada sunnatullah, ketentuan-ketentuan Allah. Dengan ketentuan peraturan Allah inilah tersusun dengan teratur bahagian waktu, masa, tahun dan juga musim. Juga ia adalah digunakan sebagai panduan untuk arah perjalanan. Mempelajari ilmu falak. Ilmu falak yang digunakan untuk tengok bila masuk bintang, bila masuk bulan ni apa-apa semua, yang tu tak apa. Untuk tujuan-tujuan ini adalah dibenarkan, bahkan memberi manfaat yang amat berguna kepada insan. Jadi itu horoskop dan astrologi yang dilarang. Okay.
Sekarang ni yang ke-10, amalan syirik akbar yang besar, yang ke-10 ni, yang agak panjang perbahasan dalam buku ni ialah sihir. Orang yang melakukan sihir ialah orang yang telah melakukan syirik. Kita tengok beberapa perbahasan yang diletak sini. Perbincangan berkenaan dengan sihir adalah amat luas sekali. Oleh itu ia telah dibahagikan kepada beberapa bahagian berikut. Pertama, kita kena tahu sihir itu memang ada. Kesan kepada sihir memang berlaku. Ilmu sihir ni ialah ilmu yang memang ada kesannya. Cuma orang yang terlibat dengannya ialah orang yang melakukan kesyirikan. Quran sendiri menyebut dengan jelas tentang sihir itu. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Selain pada tu, dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Musa, pertemuannya dengan ahli sihir Fir'aun, dan juga cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad sendiri yang telah terkena sihir hampir 6 bulan, sihir takhyil. Takhyil ni maksudnya Nabi jadi berkhayal sehingga 6 bulan Nabi kena, sehingga menyebabkan turunnya 2 surah, iaitu An-Nas dan juga Al-Falaq, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Sebab turun 2 surah itu, maknanya sihir dan kesannya berlaku. Dan pada zaman Nabi, ilmu sihir ini dipegang sepenuhnya oleh Yahudi, Quraidah, Qainuqa dan juga Nadir. Dan yang menyihir Nabi juga ialah seorang Yahudi yang bernama Labid bin Asam. Bukan dia yang sihir, anak-anak perempuan dia yang sihir. Sebab tu dalam surah Al-Falaq Allah Ta'ala sebut, wa min syarrin naffathati fil 'uqad, daripada keburukan penyihir-penyihir perempuan yang telah meniupkan mantra-mantra sihirnya pada tangkal-tangkal yang diikat. Sebab kalau kita tengok antara sihir yang Nabi kena, antara tangkal yang digunakan untuk sihir Nabi ni ialah ikatan-ikatan daripada rambut yang telah diletakkan di satu telaga, yang menyebabkan Nabi tu jadi khayal. Khayal ni maksudnya Nabi rasa dah buat benda tu. Sebab tu ada riwayat mengatakan Nabi ni terlupa sembahyang asar, dengan sebab Nabi rasa Nabi dah solat dah. Dia jadi khayal, dia rasa macam dia dah balik dah rumah isteri dia yang hari ni. Rupa-rupanya dia tak balik lagi, dia bagi giliran pada orang lain. Itu antara kesan sihir lah. Selain pada tu, yang paling besar yang disebut dalam Al-Quran ialah ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, apa yang digunakan untuk memporak-perandakan antara suami dan isteri. Itu ialah kemuncak sihir yang paling tinggi. Sebab tu dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sebut inna iblis lahu arsyun 'alal ma', sesungguhnya iblis itu ada singgah sana di atas air. Tak disebutlah di kawasan mana, di laut mana. Orang buat andaian macam-macam. Dan pada musim-musim tertentu, iblis ini dia akan panggil seluruh syaitan untuk buat perjumpaan. Maknanya ada meeting besar ataupun ada gathering yang besar lah untuk bincang keberjayaan dan keberhasilan diorang dalam menghasut anak Adam ni. Dan iblis akan mendengar report setiap daripada syaitan itu, apa yang dah dia buat pada anak Adam. Seorang datang dan dia beritahu dia telah menyebabkan berlakunya pembunuhan. Seorang lagi datang, dia telah menyebabkan berlakunya perbalahan. Lalu datang yang seorang ni, dia kata dia telah menyebabkan bercerainya pasangan suami dan isteri. Bila mana iblis dengar yang tu, iblis pun kata anta ant ni'ma ant, kamu hari ini sebaik-baik syaitan, mari duduk tepi aku. Itu pangkat besar yang diberi. Sedangkan perceraian itu bukanlah benda yang haram dalam agama Islam. Dia tak haram. Bunuh confirm dah haram. Mencuri benda yang memang haram. Perceraian bukan benda yang haram. Perceraian ni bukan benda yang diharamkan. Tapi kenapa iblis dia sangat suka bila mana berlaku perceraian? Sebab pintu perbalahan yang paling besar boleh berlaku dalam masyarakat ini ialah pintu perceraian. Sebab yang akan bergaduh bukan hanya 2 orang tu saja. Yang menerima kesannya juga ramai. Mertuanya, mak dan ayahnya, anak-anaknya, dan juga rakan sekelilingnya. Kalau yang bercerai itu orang-orang yang ada jawatan, dia boleh beri kesan pada orang kata apa, kualiti kerja dia. Itu ialah benda yang diidamkan oleh iblis lah. Tapi bercerai itu tak haram. Bercerai ni ialah benda yang kalau ada keperluan, maka satu orang tu dah tak ada jalan lain untuk dia pilih melainkan dia bercerai,
Ianya dibenarkan sebab kalau tengok dalam kehidupan para sahabat sendiri pun ada sebahagian mereka yang berkahwin dan bercerai. Dan Nabi mempersetujui perceraian itu. Okay. Cuma nak katanya ialah sihir pemecah belah ni, sihir yang menyebabkan berlakunya pecah belah rumah tangga ni ialah sihir yang paling kuat kesan dia. Maknanya antara benda yang iblis suka. Okay. Kita tengok bahagian-bahagian yang disebut oleh penulis, dia kata sihir itu memang benar adanya. Telah dinyatakan dalam Al-Quran berkenaan sihir dan dalam kisah Fir'aun, Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad. Bahkan terdapat tidak kurang dari 60 tempat disebutkan berkenaan sihir, tukang sihir serta balasan darinya di dalam Al-Quranul Karim. Adalah perlu ditegaskan bahawa sihir itu dengan sendirinya tidak boleh memberi kesan baik atau buruk, melainkan dengan qada dan qadar daripada Allah. Dia ada kesan, tapi kesan tu berlaku dengan izin Allah Azza wa Jalla. Seperti mana yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 102, Allah Ta'ala kata fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tidak ada yang boleh memudaratkan satu benda itu melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Maksudnya sihir itu berlaku pun dengan izin Allah. Telah diriwayatkan dalam beberapa hadis berkenaan kisah Nabi yang telah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Lubaid ataupun Labid bin A'sam daripada Bani Zuraiq. Bahkan ayat-ayat dalam surah Al-Falaq dan An-Nas adalah diturunkan hasil daripada kejadian ini. Di samping itu, kita mestilah juga memahami dengan sepenuhnya kenyataan Al-Qadhi Iyad, salah seorang ahli hadis yang terkenal, wafat pada tahun 544 Hijrah, memberi komentar terhadap kisah sihir Rasulullah ni, yang mana dia kata sesungguhnya telah datang banyak riwayat berkenaan kejadian ini yang menerangkan bahawa sihir yang terjadi ke atas Nabi itu ialah sebenarnya terkena ataupun dikuasai kepada anggota badan dan juga akal fikiran hatinya, dan juga diganggu juga akidah dan kepercayaannya. Okay. Cuma ada sebahagian para ulama mengatakan tidak berlaku sihir itu pada Nabi, melainkan hanya pada anggota badan, akal Nabi, hati Nabi, akidah Nabi, kepercayaan Nabi tidak diganggu gugat. Maknanya kita semua ni boleh diganggu gugat sampai kepada tahap diganggu gugat akidahnya. Maknanya untuk sihir yang berlaku kepada orang lain, ianya boleh sampai kepada tahap itu. Okay. Seterusnya yang kedua disebut hukuman ke atas mempelajari dan mengamalkan sihir. Orang yang mengamal dan juga mempelajari sihir. Hukum ke atas orang yang mempelajari atau mengajar ilmu sihir, sama ada dia beramal dengannya atau tidak beramal dengannya, adalah kafir, kerana sihir itu melibatkan amalan-amalan dan kepercayaan-kepercayaan yang syirik. Sihir ni ialah benda yang duduk di dalam banyak masyarakat. Masyarakat Melayu kita pun tak jauh dengan benda ni. Setiap bangsa ada orang kata apa, kecenderungan mereka terhadap sihir. Kalau kita tengok di Afrika, saya tak ingat nama negara tu, dia ada satu sihir, nama dia sihir Vodo. V-O, bukan bodoh, V-O-D-O. Vodo ni dia akan baca mantra tu, bomoh tu, pawang tu dia akan baca mantra pada satu benda bulat macam ni. Dia macam gasing, orang Kelantan duk main tu. Okay. Lepas tu dia akan likup ataupun lituk benda tu dengan jerami padi yang lama tu, dan dia bentukkan macam orang. Dan lepas pada tu dia akan bergerak, dia akan menari macam ada orang dalam tu, tapi tak ada orang. Okay. Sihir Vodo itu digunakan untuk asalnya untuk menjaga keselamatan. Kalau kita tengok dalam video tu, saya ada tengok satu video dokumentari Arab tentang Vodo ni, As-Sihr Vodo. Dia kata ianya diibaratkan seperti Rijalul Amni. Rijalul Amni ni maksud dia apa? Polis, penjaga keselamatan, pengawal yang jaga kita. Okay. Lepas pada tu dia berubah menjadi orang kata apa? Pertunjukan tarian, sebab benda tu dia boleh bergerak. Tuan-tuan boleh tengok. Dalam YouTube tu banyak benda tu. Okay. Cuma nak katanya ianya ialah unsur sihir. Ini di Afrika, di Sudan pun ada sebahagian pada ni. Okay. Dan dia ada satu dokumentari yang menarik yang dikeluarkan oleh Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang dulu. Sekarang ni Hay'ah ni tak ada dah di Saudi. Dia tukar dengan nama lain. Ni adalah polis bahagian keagamaan lah. Okay. Dia buat satu dokumentari, dia tangkap ahli sihir yang duduk di Saudi ni zaman Malik Abdullah sebelum pada ni. Okay. Maknanya ahli sihir yang mengamalkan kegiatan-kegiatan di Arab Saudi ni dikumpulkan
dan diminta dia orang cerita apa yang dia orang buat untuk bagi sihir itu jadi. Ramailah, sebahagian besarnya daripada orang-orang Afrika dan sebahagian besarnya lah daripada orang-orang Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah ataupun kerja-kerja kontrak ataupun kerja-kerja driver apa semua ni lah. Okay. Maknanya dia orang sihir, orang kata apa, sihir majikan dia, benda tu berlaku dan akhirnya dia tangkap. Banyak benda yang dia orang buat, antaranya dia orang akan jadikan Quran itu sebagai tempat dihinakan, iaitu dikencing atas Quran tu. Tujuannya untuk dapat kekebalan. Untuk dapatkan kekebalan. Dan Malaysia ni kita boleh tengoklah antara kes yang berprofil tinggi ni. Nak sebut tak nak sebut tapi sebut pilah. Mona Fendi. Mungkin akan ada orang terasa sikit. Cuma saya nak kata itu antara kes yang berprofil tinggi di Malaysia yang ada hubung kait dengan sihir. Tak dapat dinafikan. Cuma kalau tengok apa yang dia janjikan kepada ahli parlimen, bukan ahli parlimen, adun. Yang kena tu ialah adun. Okay. Dia janjikan songkok Soekarno, tongkat yang dipakai oleh Soekarno, sebab dia kata songkok tongkat tu ada kelebihan apa? Bila mana ditunjukkan pada orang-orang akan tunduk pada kita dengan bayaran yang cukup mahal, juta lah bayaran pada waktu tu. Kerana nakkan, sebab kalau kita tengok sihir ni antara benda yang diidamkan oleh orang yang nak sihir ni ialah orang nak suruh orang hormat dia. Nak suruh orang hormat dia, nak suruh orang suka pada dia. Itu antara benda-benda yang berlaku ataupun apa yang diidamkan oleh orang yang terlibat dengan sihir ni. Macam kes yang dalam dokumentari yang Saudi tu, sebahagian daripada pembantu rumah yang Indonesia ni disihirkan majikan supaya majikan tu tak bersikap terlampau garang dengan dia orang. Sebab memang kalau tengok di Arab Saudi ni, kalau kena majikan yang garang, dia orang akan buat lebih kurang lah. Okay. Jadi dia orang tu tak nak kena pukul apa semua, dia orang sihir tuan rumah tu. Okay. Tapi benda tu kena tangkap lah. Okay. Cuma nak katanya semua orang yang terlibat dengan benda ni ianya terjatuh ke dalam kekufuran. Sesungguhnya adalah maklum bahawa sihir itu tidak akan berjaya diamalkan tanpa kerjasama dari syaitan yang kafir kepada Allah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam ayat 102 surah Baqarah itu. Okay, saya tak bacalah sebab kita dah sebut tadi. Okay. Jelaslah dengan ayat ini bahawa sihir itu adalah berpunca daripada beribadah kepada taghut, iaitu syaitan, yang merupakan asal kepada kekufuran. Sebab dalam upacara sihir ni semuanya kita kena berkorban untuk syaitan. Kita kena sembelih binatang untuk dia, kita kena buat semua benda untuk dia lah. Sebab apa? Sebab syaitan dia nak kita yang sebenarnya asal beribadah pada Allah Ta'ala, ibadah-ibadah kita, rasa takut, rasa hormat tu, semua hala kepada dia. Itu yang dia nak daripada sihir itu. Okay. Maksud beribadah kepada syaitan ialah taat kepadanya dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh wahyu, iaitu mengikuti suruhannya dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang kufur lagi sesat. Firman Allah Ta'ala dalam surah Yasin ayat yang ke-60, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kamu, wahai anak Adam, supaya kamu tidak beribadah, mengabdikan diri kepada syaitan. Sebab tu kalau tengok, ianya adalah unsur pengabdian kepada syaitan. Okay. Seterusnya, hukuman ke atas tukang sihir. Umumnya hukum terhadap tukang sihir ialah dipancung dengan pedang. Memang kebanyakan kes, kalau kita tengok di Saudi dulu, bila mana kes sihir ni memang hukuman dia ialah dipancung. Hukuman dia ialah dipancung. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari bahawa Umar Al-Khattab telah menulis kepada Bajalah Ibnu Abadah, menyuruhnya membunuh semua ahli sihir dan perempuan. Imam Tirmizi dan Al-Hakim pula telah meriwayatkan bahawa seorang sahabat bernama Jundub Al-Bajali telah berkata bahawa hukuman ahli sihir adalah dipancung dengan pedang. Juga diriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik bahawa Hafsah radhiyallahu anha telah menyuruh dibunuh seorang hamba wanita yang telah mensihirkannya. Maknanya Hafsah ni, isteri Nabi, dia sendiri telah disihir oleh hamba dia. Okay. Cuma kalau tuan-tuan tengok, kes-kes pancung melibatkan ahli sihir ni, ianya bila mana dilaksanakan di Saudi. Di Saudi ni dia buat di mana? Dia buat di Jeddah, di Masjid Kisah tu lah, dibuat secara terbuka, open. Okay. Cuma dia tak ada lah rakaman, melainkan rakaman orang curi-curi lah. Okay. Sepanjang tuan-tuan tengok kes pancung,
Yang kata ahli sihir hebat dengan macam-macam ilmu apa-apa sajalah. Okey. Semua yang dipancung itu akhirnya mati juga. Kan? Kalau kita tengok cabang ilmu sihir ni dia banyak. Antara bentuk ilmu sihir ni ialah boleh menghilangkan diri. Kita duduk dengar cerita macam-macam lah. Geng-geng ahli sihir di Malaysia yang hebat-hebat ni duduk dalam lokap boleh keluar. Tapi sampai dekat pedang tu nak kena hukum tu tak boleh lari dia. Sebab waktu tu jin syaitan semua akan lari pada dia. Sebab tu ada riwayat mengatakan waktu jin dan syaitan dia nak bodohkan kita, dia bagi macam-macam. Benda-benda yang kita rasa hebat dengan benda tu. Kita boleh hilangkan diri, boleh bertukar. Memang ada sebahagian orang yang mengamalkan ilmu sihir ni, dia orang boleh jadi siluman. Siluman ni Indonesia punya style. Iaitu dia orang boleh bertukar dengan haiwan. Dia orang boleh bertukar dalam bentuk haiwan yang dia orang nak lah. Okay. Dan juga boleh mencederakan orang daripada kesan tapak kaki apa-apa semua. Inilah cabang daripada ilmu sihir. Termasuk juga ilmu-ilmu kebatinan yang ada dalam persilatan. Tak dapat dinafikan benda tu. Walaupun ada orang cuba nak defend benda ni, tapi ketahuilah kekebalan apa-apa semua itu tidak ada dalam Islam. Walaupun ada orang dia cuba nak kata dia ada. Sedangkan kalau kita tengok dalam sirah Nabi, yang kebal itu hanyalah pada Yahudi sahaja. Yang kata ada ilmu kebal ni ialah Yahudi. Sebab ada satu orang sahabat, saya tak ingat nama sahabat tu, kalau tak silap Abdullah bin Maslamah, dia diperintahkan untuk panjat kubu Yahudi di satu tempat, orang kata apa, di Madinah ni. Dia nak pergi tikam, tak lut kawan tu, sebab kawan tu ada sihir yang melindungi dia. Samalah yang orang-orang bersilat yang kata tenaga dalam tak dapat jatuhkan apa-apa semua ni. Ini semua ialah bahagian daripada ilmu sihir. Okay. Ilmu bela diri tak salah. Benda tu dibenarkan. Sebab zaman Nabi pun, Nabi benarkan para sahabat ni belajar memanah, belajar ilmu pedang, apa semua, lawan pedang tu, itu dibenarkan. Tapi unsur-unsur kebatinan. Sebab kau tengok ilmu-ilmu yang kata boleh jatuhkan orang sampai 100 orang, 10 orang tanpa sentuh, ianya hanya berlaku dalam gelanggang pertunjukan sahaja. Ianya tidak dapat diaplikasi pada realiti yang sebenarnya. Bolehlah kadang-kadang dia orang kena kacau semua, dia orang boleh buat. Okay. Sebab tu kalau kita fikir dengan elok dan dengan baiklah. Nusantara yang kata kaya dengan ilmu bela diri yang hebat-hebat ni telah menyaksikan kita telah dijajah oleh British, Belanda pada tempoh yang sangat lama, yang mana British, Belanda tu tak ada satu ilmu sihir pun dia orang ada. Dan dia orang dah curi sebahagian besar daripada hasil bumi kita. Dengan ilmu-ilmu bela diri kita yang hebat, yang kata kebau orang tak nampak tu, tak boleh tahan harta di bumi ini sendiri. Melainkan kita tengok orang duk angkut buat pergi negara dia orang balik. Kalau kita tengok Indonesia, tanahnya besar, dijajah oleh Belanda yang kecil dalam peta. Satu benda yang memalukan kalau kata ada ilmu kebal itu, persilatan ini, tak boleh nak cover benda tu. Sebab itu hanyalah permainan syaitan sahaja. Ianya bukan daripada ilmu-ilmu yang kita kata ilmu hebat apa semua, tak ada. Itu hanya benda-benda yang menipu manusia. Okay. Kemudian disebut sini dalam tafsir berkenaan surah Baqarah ayat 102 itu, Ibnu Katsir telah mencatatkan pendapat Al-Wazir Abu Muzaffar Yahya Ibnu Muhammad Ibnu Hubairah yang bermaksud dalam masalah orang yang mempelajari ilmu sihir dan mengamalkannya, maka berkata Abu Hanifah, Malik dan Ahmad kufur dengan perbuatannya ini. Berkata Imam Syafi'i, sekiranya ia telah mempelajari ilmu sihir, maka kita suruh ia menjelaskan bentuk sihirnya itu. Jika penjelasannya itu menunjukkan wajib dikufurkan, maka ia adalah kafir. Sekiranya apa yang dijelaskan itu tidak mewajibkan kekufuran, tetapi ia percaya atau beriktikad bahawa perkara iaitu ilmu sihir itu adalah dibenarkan, maka ia juga dijatuhkan hukuman kafir. Agak keras sikit pandangan Imam Syafi'i ni. Maknanya dia kafirkan semua orang, termasuk orang yang tak belajar tapi mengakui ilmu sihir itu sendiri ada kehebatan. Berkata Ibnu Hubairah lagi, dan adakah dibunuh terus disebabkan pengamalan dan penggunaan? Berkata Malik dan Ahmad, ya. Berkata Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah, tidak dibunuh lagi, melainkan ada beberapa benda yang perlu dikliarkan. Akan tetapi sekiranya ia membunuh seseorang insan dengan sihirnya, maka Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad berkata ia hendaklah dibunuh, dan Abu Hanifah berkata tidak dibunuh sehingga didapati ia mengulangi perbuatan itu, ataupun boleh dibunuh sebagai hukuman membunuh orang-orang yang tertentu yang telah dibuktikan dengan sah adalah terbunuh disebabkan perbuatan sihirnya itu. Seterusnya, dukun-dukun dan tukang tilik.
Dukun-dukun, tukang tilik, ahli nujum dan tukang ramal adalah mereka yang mengaku dirinya berilmu ghaib dan kasyaf. Ada di antara mereka yang memberitahu tentang barang yang dicuri. Ini banyak okay. Orang yang mencuri, kesesatan dan tempat orang yang telah sesat. Okay. Cuma yang menyebabkan orang jadi keliru ialah waktu dia buat upacara itu, ianya disulami dengan perkataan-perkataan yang ada dalam Quran, ataupun istilah-istilah yang digunakan ialah istilah-istilah yang disebut dalam ibadah orang Islam. Tuan-tuan boleh cari, ada satu orang tok ayah mana tak tahulah. Saya ada tengok dalam YouTube dia buat usaha cari kereta orang tu kena curi. Dia buka satu peta. Peta tu lepas tu dia hayung guna tasbih dia. Dia kata ini daripada Islam, dia kata. Sebelum pada kita buat ni, kita sedekah Fatihah kepada Nabi, sedekah Fatihah kepada malaikat 4, sahabat 4. Lepas tu dia kata dia akan bergerak sendiri. Dia bergerak sendiri. Bila mana dia bergerak sendiri tu, dia bergerak ke hadapan. Maknanya peta tu utara, selatan, timur dan barat. Okay. Lepas tu dia sebut beberapa negeri di utara. Perlis pun adalah dia sebut. Okay. Kereta tu duduk di mana? Adalah abjad dia tu. Okay. Tapi kita tak tahulah kereta tu jumpa ataupun tidak. Okay. Okay. Yang pasti iblis dan syaitan ni dia boleh kenal lah kereta-kereta mana-mana, dia boleh kenal. Dia boleh beri maklumat tu kepada kawan yang duk buat benda tu. Sebab tu ada orang dia terkejut mula-mula tu, tak sempat sebut kereta apa lagi, kawan tu boleh kata kereta ni tahun bila, nombor peliknya apa, warnanya apa. Yang tu betul. Tapi bila mana dia kata kereta ni hilang kawasan ni, yang curi ni orang ni, yang tu tak betul. Yang tu ialah pertuduhan. Okay. Jadi ini ialah benda-benda yang disebut dalam amalan dukun-dukun dan juga tukang tilik. Kebanyakan daripada perkara ini adalah dari penipuan syaitan belaka, seperti mana yang terdapat dalam hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahawa Rasulullah telah bersabda, al-malaikatu tatahaddatsu fil anan wal anan al-ghamam bil amri yakunu fil ard fatasma'u syayatinul kalimah fataqurruha fi udhunil kahin kama taqarru al-qarurah fayaziduna ma'aha mi'ata kadhibah. Ini yang yang saya sebut tadi. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ni, dia kata malaikat-malaikat telah menceritakan sesuatu di anan. Anan itu ialah awan yang berada di langit, berkenaan perkara yang akan berlaku di muka bumi. Maknanya hari ini apa yang akan berlaku. Maka perkara itu telah didengari secara curi-curi oleh syaitan yang boleh akses sampai ke dekat dengan anan tu. Dia tak boleh direct kepada anan tu. Okay. Lalu disumbat ke dalam telinga tukang tilik tentang berita-berita itu, seperti mana disumbatkan sesuatu ke dalam botol. Kata Aisyah, lalu mereka telah menambahkan cerita itu dengan 100 lagi cerita yang menipu. Itu kerja syaitan. Sebab tu yang kata dakwa boleh tahu ini, tahu itu dan sekian-sekiannya, itu ialah termasuk daripada kesesatan belaka. Maka jelaslah di sini bahawa mereka meriwayatkan cerita yang betul, sekaligus diletakkan penipuan yang berganda-ganda di atas cerita itu. Beginilah jadinya nasib orang yang sentiasa berulang-alik berjumpa dukun atau tukang tilik yang mendakwa mengetahui ilmu ghaib. Termasuk di antara mereka ialah golongan yang mengakui wali, mengetahui ilmu ghaib, dan pada hakikatnya yang sebenarnya mereka ini tidak lain melainkan adalah wali-wali syaitan. Dan memang hakikatnya ajaran-ajaran sesat yang ada di Malaysia ni, bila mana ditrace secara mendalam dan teliti, mesti terlibat juga dengan sihir. Termasuklah ajaran sesat yang agak besar dan pesat di Malaysia ni, iaitu ajaran kerajaan langit di Terengganu, Ayah Pen tu. Bila mana dicek dalam, selain pada batiniah itu, ada juga unsur sihir dalam tu. Sebab tu orang tunduk lain macam, sebab adanya sihir penunduk dan unsur-unsur yang tidak bersih mesti akan tersangkut juga dengan benda ni. Okay. Jadi rasanya kita berpada situ je untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Masih lagi dalam bab sihir ni, hukum berubat dengan sihir apa semua. Nanti kita akan bahas pada kali yang akan datang, sebab bab sihir ni dia agak panjang. Cuma kita berpada situ je, sebab inilah yang last untuk orang kata apa, syirik yang besar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.